Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat senator yang hampir keseluruhannya membincangkan perkara-perkara yang mempunyai majoritinya kaitan dengan rang undang-undang cukai pelancongan pindaan 2020. Saya bagi pihak Kementerian Kewangan dan beberapa kementerian yang berkaitan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pandangan ahli-ahli yang berhormat yang saya kira mempunyai satu kajian, satu penelitian terhadap perkara-perkara yang sedang berlaku di negara kita. Tuan Yang Pertua, saya yakin dan percaya seperti mana ahli berhormat sedia maklum, bila berlakunya pandemik COVID-19, industri yang di antara yang terjejas majoritinya adalah industri pelancongan. Kementerian Pelancongan telah mengeluarkan satu unjuran kita kehilangan hasil negara lebih kurang 100 bilion ringgit bagi tempoh 2020 dan perbelanjaan pelancongan dibandingkan dengan Januari September tahun 2019 iaitu 80.9%, iaitu lebih kurang 66.1 bilion. Tetapi jika kita bandingkan perbelanjaan pelancong pada tarikh yang sama bagi tahun 2020 hanya 12.6 bilion ringgit. Dan sudah pasti 10 ahli berhormat yang membincangkan perkara ini, pihak Kementerian Kewangan ambil perkara ini sebagai satu perkara yang penting bagi kita memastikan belanjawan insentif 2021 dan rancangan Malaysia ke-12 yang akan diumumkan pada penggal akan datang akan memberi kesan kepada proses pemulihan industri pelancongan. Tuan Yang Pertua, izinkan saya menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak sempat atau tidak terperinci saya jawab, saya mohon kepada Yang Berhormat Senator untuk saya berikan jawapan secara bertulis. Yang Berhormat Senator Tuan Idris Ahmad membangkitkan tentang kenaan cukai kepada pelancong asing. Yang Berhormat Senator membangkitkan kerisauan sekiranya kita mengenakan cukai kepada pelancong asing. Ini akan memberi satu kesan yang negatif kepada ketibaan pelancong asing. Saya nak maklum kepada Yang Berhormat berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelancongan, jumlah pelancong asing yang datang ke negara kita semakin tahun semakin meningkat, kecuali pada tahun 2020. Kenapa? Rang undang-undang cukai pelancongan merupakan rang undang-undang yang di bawah Kementerian Kewangan. Tetapi semasa kita memperkenalkan rang undang-undang ini pada 2017, ia dibawa oleh Kementerian Pelancongan kerana Menteri Kewangan ketika itu memberi ruang dan peluang kepada Kementerian Pelancongan untuk membawa rang undang-undang ini. Itu sebabnya kali ini Yang Berhormat Menteri Kewangan meminta saya untuk mewakili beliau untuk membahas dan untuk menggulung perbahasan bagi rang undang-undang pelancongan di bawah Kementerian Kewangan kerana cukai semua adalah di bawah jurisdiction Kementerian Kewangan. Tuan Yang Pertua, berbalik kepada persoalan Tuan Idris Ahmad, Yang Berhormat Senator jangan risau, charge kadar yang kita kenakan kepada pelancong asing adalah RM10. Nak dibandingkan dengan negara-negara lain, kita mempunyai kadar yang lebih rendah daripada negara mereka. Yang Berhormat Senator juga bangkitkan tentang tempat pelancongan, promosi, perkara-perkara ini itulah yang kita ingin nyatakan. Kenapa? Seperti mana ada beberapa Yang Berhormat Senator bangkitkan tentang bagaimana duit cukai pelancong ini digerakkan. Untuk makluman Yang Berhormat, bila kita memperkenalkan rang undang-undang atau kita mengenakan cukai pelancongan kepada pelancong asing sahaja, pelancong tempatan dan pemasarautan tetap di Malaysia tidak dikenakan di bawah jadual pengecualian di bawah kuasa Yang Berhormat Menteri Kewangan. Itu sebabnya ada Yang Berhormat mempersoalkan kenapa kuasa diberikan kepada Yang Berhormat Menteri untuk mengecualikan sepenuhnya atau meremitkan sebahagiannya. Ini kerana kita di bawah jadual 7, jadual di bawah undang-undang yang sedia ada, di bawah jadual pengecualian, kita memberi pengecualian kepada pelancong tempatan dan kita memberi pengecualian kepada pemasarautin. Setakat tahun 2017, bila kita laksanakan pada 1 September 2007, kutipan adalah 39.9 juta ringgit cukai pelancong. 2018 216.6 juta ringgit, 2019 216.7 juta ringgit dan tahun 2020 68.1 juta ringgit. Untuk makluman Yang Berhormat, ada Yang Berhormat yang bertanyakan berapa banyak telah dibayar. Kita bayar kepada akaun amanah. Kita bayar 50% daripada kutipan cukai yang diambil di setiap negeri dan 50% ini kita salurkan kepada kerajaan negeri melalui akaun amanah
Dan cumanya ada pertikaian daripada Yang Berhormat Senator tadi, prestasi penggunaannya 7%. Syukur saya umumkan Tuan Yang Bertua, sekiranya kerajaan-kerajaan negeri mempunyai masalah untuk menghabiskan prestasi 70% daripada duit yang kita salurkan kepada kementerian, kepada kerajaan negeri melalui akaun amanah, mereka boleh menulis surat kepada Kementerian Kewangan. Pihak Kementerian Kewangan akan mempertimbangkan pengecualian atau pelanjutan tempoh untuk pelaksanaan. Kenapa? Sekiranya mereka tidak gunakan prestasi 70%, ia akan memberi kesan kepada penyaluran pada tahun-tahun berikutnya. Dan Tuan Yang Bertua, sekiranya cukai ini dilaksanakan melalui pemberi perkhidmatan platform digital, kita mengunjurkan 21 hingga 46 juta cukai tambahan kepada kutipan yang sedia ada. Ini bermakna ia akan juga menambah sedikit hasil kepada kerajaan. Walaupun pada keadaan pandemik COVID-19 ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan prihatin. Itu sebabnya di bawah pakej rancangan ekonomi, kita mengecualikan juga kepada pelancong asing bermula 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021. Bermakna rang undang-undang ini untuk pemberi perkhidmatan platform digital akan dikuat kuasa pada 1 Julai 2021. Dan Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman tadi ada membangkitkan berkaitan berapa ramai agensi-agensi luar yang sudah berdaftar. Setakat hari ini belum ada agensi yang berdaftar, tetapi mereka hendaklah mendaftar selewat-lewatnya 3 bulan daripada tarikh buka kuasa, iaitu pada 1 Julai 2021. Minta penjelasan Timbalan Menteri. Sekarang ni macam saya sebut platform digital tu, khusus platform digital tu, macam mana mekanisme kerajaan sekarang ni untuk memantau bahawa mereka tidak terlepas bermbai cukai yang menjadi hak milik negara kita melalui sektor-sektor hotel, travel dan sebagainya. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat Senator. Perkara ini memang perkara yang menjadi kekeliruan. Bagaimana mereka host yang berada di luar negara, bagaimana kita ingin mengenakan kerana perundangan yang sedia ada tidak membataskan kita untuk berada dalam keadaan tersebut. Namun demikian, agreement yang dibuat dengan pihak custom, mereka kena berdaftar dengan pihak custom di bawah MyTTX, laman web MyTTX. MyTTX ini adalah satu tourism tax yang berada di bawah keseliaan Ketua Pengarah Custom, di mana semasa mereka membuat pendaftaran, perkara-perkara yang menjadi kerunsingan dan kerisauan Yang Berhormat telah diambil kira dalam syarat-syarat untuk ini. Sekiranya permis perniagaan atau permis perkhidmatan atau pemberi perkhidmatan platform digital ini ingkar atau melakukan kesalahan, mereka akan dikenakan penalti atau dikenakan denda tidak lebih daripada RM30,000 atau tidak kurang daripada 1 tahun penjara atau kedudunya sekali. Yang Berhormat Senator, kita ada pengalaman semasa kita menguruskan cukai digital, dan berdasarkan pengalaman tersebut kita luaskan skop kenaan cukai untuk cukai pelancongan yang kita kenakan yang akan buka kuasa 1 Julai 2021. Yang Berhormat Senator Tuan Idris membangkitkan bagaimana nak buat promosi tempat-tempat tarikan. Itu sebabnya duit yang kita salurkan 50% ini kepada kerajaan negeri, mereka hanya dibenarkan 3 perkara sahaja. Perkara yang pertama, untuk menaik taraf tempat-tempat pelancongan di kawasan-kawasan negeri. Yang kedua, promosi di tempat-tempat pelancongan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, ada kawasan-kawasan yang agak ketinggalan dari segi promosi. Dan yang ketiganya adalah kutipan data. Kutipan data ini amat penting bagi kita memastikan segala dasar yang kita buat ini berasas kepada data yang sedia ada. Dan ada juga permintaan daripada Yang Berhormat Senator, sekiranya duit mereka tidak habis, tidak dapat dibelanjakan untuk membuat promosi kutipan data dan membuat menaik taraf disebabkan COVID-19 ini, adakah duit itu boleh disalurkan kepada perkara-perkara lain? Pihak Kementerian Kewangan ingin memaklumkan, ia bergantung kepada trust deed yang dibuat dalam kumpulan wang amanah setiap kerajaan negeri. Sekiranya perkara-perkara ini dibolehkan, Kementerian Kewangan mengharapkan pihak kerajaan negeri perlu menghantar permohonan kepada pihak Kementerian Kewangan. Yang Berhormat Senator Hajah Sabani Mat membangkitkan tentang keselamatan pelancongan. Ini satu perkara yang amat penting bagi Kementerian Kewangan dan Kementerian Pelancongan. Itu sebabnya Yang Berhormat, dalam Pelan Pemulihan Pelancongan Kebudayaan, perkara-perkara yang Berhormat sebutkan tadi, SOP di bawah MKN, menggunakan cashless, tidak perlu pergi ke lobi,
perkara-perkara ini telah diambil kira dan perkara ini sedang dilaksanakan di setiap premis-premis penginapan. Sebagai contoh, meningkatkan standard kualiti perkhidmatan produk-produk pelancongan yang dikawal dan ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara, meningkatkan penggunaan teknologi seperti cashless payment, online booking, contactless transaction. Perkara-perkara ini memang sememangnya menjadi perkara yang penting bagi pihak Motek dan Kementerian Kewangan untuk memastikan jumlah pelancong, walaupun kita hanya berharap kepada pelancong domestik, tetapi dengan peningkatan selepas kita memberikan kebenaran untuk rentas negeri melalui Malaysia Association of Hotel telah memaklumkan kepada pihak Motek ada peningkatan occupancy rate. Dahulu kalau tahun 2019 lebih kurang 56.6%, tetapi disebabkan COVID ini agak berkurangan, tetapi insya-Allah perkara-perkara ini kita akan memberi penekanan dan insya-Allah ia akan dilaksanakan sebaik mungkin. Yang Muhammad Ajaz Sabani juga membangkitkan implikasi kewangan. Dia dua perkara. Memang ada implikasi kewangan bila kita melakukan pindaan cukai pelancongan ini, iaitu kepada sistem yang saya sebutkan tadi, laman web MyTTX, bagi kita membezakan mana pelancong domestik, mana pelancong asing. Dan yang keduanya, penggunaan staf tidak ada kerana kita menggunakan staf yang sedia ada. InsyaAllah ya Muhammad, pada penggal-penggal akan datang kita akan memaklumkan sekiranya kita sudah sampai di penghujung kepada berapa jumlah penambahbaikan yang kita lakukan bagi laman web MyTTX ini, kita akan maklumkan kepada Yang Berhormat dalam mesyuarat akan datang. Maklumat tidak digunakan secara sewenang-wenangnya. Betul, kita akui. Tapi perkara ini adalah bukan perkara yang baru. Cumanya kali ini pindaannya adalah kita mengenakan cukai kepada pelancong asing melalui platform digital. Maklumat ini memang sudah ada agreement di antara pengguna dan perkhidmat pelancongan. Bantuan industri saya akan pergi kemudian dalam satu bahagian yang lain. Yang Muhammad Dr. Azam juga mencadangkan supaya cadangan cukai dipulangkan kepada negeri. Kita telah memang itu dasar kita, 50% daripada cukai yang kita kutip kita akan serahkan kepada negeri. Yang Muhammad Tuan Zahidi Sohaili menyatakan tentang kawalan IT MyTTX telah saya nyatakan. Kuasa Menteri Mekanisme telah nyatakan homestay dan kampung stay yang berdaftar di bawah Motek Yang Berhormat tidak dikenakan. Perkara-perkara yang berdaftar di bawah Motek seperti kampung homestay dan kampung stay tidak dikenakan cukai ini. Sebab cukai ini bukan dikenakan kepada platform digital. Kita hanya mengutip cukai yang dikenakan kepada pelancong melalui pemberi platform digital, dan pemberi platform digital inilah yang kena meremitkan kenaan cukai tersebut kepada pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam tempoh bercukai yang telah ditetapkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Sekiranya batas tempahan, pengguna boleh meminta atau meminta refund bayaran kembali kepada pemberi perkhidmatan digital. Ini tidak ada perkara yang besar. Sekiranya mereka tidak mematuhi perkara-perkara ini, sudah pasti seperti mana yang saya nyatakan tadi, kesalahan di bawah seksyen tertentu, mereka akan dikenakan penalti atau denda sekiranya mereka tidak mematuhi hak pengguna yang telah kita nyatakan dalam undang-undang tersebut. Yang Muhammad Senator Mat Nasir Hashim membangkitkan pasal mersing, pasal lapangan terbang, breakwater. Saya nak beritahu kepada Yang Berhormat, jangan risau, walaupun Kementerian Kewangan membahaskan rang undang-undang ini dan menggulung rang undang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian Pelancongan juga bersama-sama sedang meneliti ucapan perbahasan Yang Berhormat. Perkara ini juga insya-Allah akan diambil kira, dan saya sudah pasti Kerajaan Negeri Johor juga akan melihat Mersing sebagai bandar pelancongan akan dapat direalisasikan pada satu masa yang akan datang. Yang Berhormat Senator Andrian Lasimbang membangkitkan tentang bidang kuasa. Saya nak beritahu pada Yang Berhormat, rang undang-undang cukai pelancongan pindaan 200 tidak dirunding berasaskan MA 63. Kita berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Perkara 97/1 telah menyatakan bahawasanya mana-mana kutipan cukai iaitu dalam konteks inilah cukai pelancongan akan dijadikan sebagai hasil negara dan dimasukkan dalam akaun yang disatukan di bawah Kerajaan Persekutuan. Tetapi kerajaan membuat satu dasar memulangkan 50% kepada pihak kerajaan negeri Sabah, dan sudah pasti peruntukan ini untuk digunakan sebagai konservasi mungkin boleh dibincangkan dengan kerajaan negeri untuk mereka melihat balik trust deed
wang amanah kumpulan wang amanah yang berada di bawah kerajaan negeri. Yang Berhormat Senator Tuan Surveyor Haji Muhammad Effendi Muhammad telah bangkitkan tentang isu hos tadi. Telah saya nyatakan tidak bayar cepat kepada permis penginapan. Perkara ini juga kita akan teliti, Yang Berhormat, kerana kita tahu yang paling pentingnya adalah premis perniagaan yang dilakukan di dalam negara kita ini akan dapat dibantu. Berkaitan Bukit Bunga dengan waterfall yang tertinggi di Asia tu, kita akan Asia Tenggara kita akan teliti dan insya-Allah perkara ini juga akan diberi perhatian yang selanjutnya. Yang Berhormat Datuk Senator Kesar Vadas telah bangkitkan tentang isu kadar cukai. Yang Berhormat, kadar hanya ikut per malam. Maknanya berapa jumlah yang berada dalam bilik itu adalah bergantung kepada permis perniagaan tersebut. Sama ada mereka benarkan 2 orang, 3 orang atau 4 orang, tetapi kita berasaskan malam per bilik. Maknanya satu malam RM10 per bilik. Prestasi perbelanjaan telah saya nyatakan tadi, 70%. Kita mengharapkan sangat kerajaan negeri menggunakan duit yang kita salurkan kepada 3 perkara yang tadi. Sekiranya tak cukup, sekiranya tidak mencukupi 70% prestasi penggunaan wang tersebut, kita akan menilai berapa jumlah yang sepatutnya kita akan beri pada tahun-tahun berikutnya. Namun, kita yakin dan pasti usaha untuk membangunkan industri pelancongan ini bukan hanya terletak pada tanggungjawab kerajaan negeri. Ia juga terletak pada kerajaan persekutuan. Itu sebabnya kita mengambil 2 pihak, iaitu pihak kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan mesti bergantung dalam perkara-perkara yang sama. Agro pelancongan yang dibangkitkan oleh Datuk Kesar Vadas dan Yang Berhormat Tuan Idris tadi, saya kira perkara ini sudah dalam makluman pihak Kementerian Pelancongan. Yang Berhormat Datuk Wira bangkitkan agensi telah saya nyatakan tadi, mereka kena daftar 3 bulan sebelum, tapi sekiranya dalam tempoh selepas mendaftar, selepas 1 Julai 2021, mereka ada tempoh 30 hari daripada tempoh permulaan dan tahun berikutnya hari yang pertama itu adalah tarikh penguatkuasaan untuk pendaftaran mereka. So perkara ini perkara yang kita ada pengalaman semasa kita melaksanakan cukai digital tempoh hari. Kebajikan syarikat, saya akan nyatakan bagaimana kita membantu kepada industri pelancongan. Kadar star rating itu kita tidak berdasarkan star rating, kita berasaskan kepada RM10 per bilik seperti mana yang saya telah nyatakan tadi. Mekanisme tadi saya telah nyatakan. Yang Berhormat Datuk Dr. Yaakob telah membangkitkan banyak perkara yang saya kira saya telah ulas secara menyeluruh. Cumanya Tuan Yang Pertua izinkan saya memberi sedikit pandangan dan penjelasan Tan Sri Pertua berkaitan bagaimana kita kerajaan hari ini melihat industri pelancongan. Sudah pasti rancangan untuk kita laksanakan industri ini adalah satu perkara yang amat penting kerana inilah industri yang memberi pulangan kepada negara lebih kurang 15.9% kepada KDNK negara. Sumbangan industri pelancongan Tan Sri Pertua kepada KDNK negara pada tahun 2019 adalah 15.9% dan iaitu lebih kurang RM240.2 bilion pada tahun 2019. Dari segi guna tenaga, ia melibatkan 3.6 juta orang, iaitu 23.6% daripada guna tenaga keseluruhan dalam negara kita. Jadi maknanya secara analogi yang mudah Tan Sri Pertua, kalau 4 orang yang bekerja, salah seorang itu merupakan pekerja daripada industri pelancongan. Itulah pihak kerajaan hari ini melihat industri pelancongan adalah industri yang perlu diberi perhatian dan sokongan yang kukuh. Itu sebabnya dalam belanjawan 2021 kita telah letakkan satu plan pemulihan pelancongan sebanyak RM200 juta Malaysia. Kita juga melalui program cendana, program kesenian dan kebudayaan RM15 juta Malaysia, pemeliharaan bangunan warisan kebangsaan kerana orang datang ke Malaysia nak lihat bagaimana warisan negara kita RM10 juta Malaysia. Kita juga telah meletakkan di bawah memberi peruntukan khusus kepada Malaysia Healthcare Travel Council sebanyak RM35 juta. Kita juga peruntukkan RM50 juta untuk penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancong. Kita faham Malaysia ini mempunyai banyak budaya, itu sebabnya kita bagi RM20 juta Malaysia, kampung-kampung budaya di Terengganu, Melaka, Sarawak dan Negeri Sembilan. Kita juga yakin bahawasanya juru pandu pelancong ini penting, itu sebabnya kita menyediakan 500 peluang pekerjaan kepada juru pelancong. Ini semua dalam pakej yang kita masukkan dalam Belanjawan 2021 sebagai kesediaan Malaysia sebagai pusat seni, budaya dan pelancong. Dari segi langkah cukai Tan Sri Pertua, ada 8 langkah cukai yang kita sediakan
untuk memastikan industri pelancongan ini betul-betul diselamatkan dan dipulihkan sebaik dan secepat mungkin. Walaupun ramai yang mengatakan 3 ke 5 tahun untuk memulih, tetapi kita cuba sedaya upaya untuk memastikan. Itu sebabnya Kementerian Kewangan dan kerajaan hari ini berharap sangat daripada Yang Berhormat Senator untuk menyokong segala usaha yang telah kita nyatakan. Langkah cukai di bawah pakej rangsangan ekonomi dan belanjawan 201 yang melibatkan khusus kepada sektor pelancongan. Pertamanya, pelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan melancong negara bermula 1 Mac hingga 31 Disember 2020 bagi tahun taksiran 2020. Yang kedua, lanjutan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan melancong dalam negara sehingga 31 Disember 2021 bagi tahun taksiran 2021. Ketiga, pengecualian cukai perkhidmatan untuk hotel mulai 1 Mac 2020 hingga 31 Ogos 2020. Keempat, lanjutan pengecualian cukai perkhidmatan ke atas hotel bagi tempoh dari 1 September 2020 hingga 30 Jun 2021. Kelima, penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan mulai 1 April 2020 hingga 30 September 2020 bagi industri pelancongan. Yang keenam, lanjutan penangguhan bayaran ansuran cukai pendapatan bagi industri pelancongan mulai 1 Oktober 2020 hingga 31 Disember 2020. Ketujuh, pengecualian cukai pelancongan bagi tempoh penginapan mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. Dan ke-8, perluasan skop kenaan cukai pelancongan ke atas premis yang ditempah melalui platform talian mulai 1 Julai 2021. Tidak cukup situ sahaja, Yang Berhormat Senator dan Tan Sri Pertua. Kita di bawah pakej rangsangan setakat 18 Disember ingin saya nyatakan kepada Yang Berhormat betapa prihatinnya kerajaan hari ini membantu industri pelancongan. Yang pertamanya adalah pembiayaan sektor pelancongan penjana. Permohonan melibatkan 550 syarikat yang bernilai 128.4 juta dan kita telah luluskan 261 syarikat bernilai 52.8 juta ringgit Malaysia. Yang kedua, pembiayaan mikrokredit BSN telah memberi manfaat kepada 585 perniagaan di bawah sektor pelancongan yang melibatkan jumlah 14,439. Program subsidi upah seperti mana yang telah saya nyatakan tadi, daripada 4 pekerjaan di Malaysia ini, satu daripadanya mesti datang daripada sektor pelancongan. Kita telah membuat penyaluran kepada 107,522 majikan di dalam sektor pelancongan telah memberi manfaat kepada program subsidi upah di mana kita mengekalkan 803,030 pekerja yang melibatkan penyaluran bernilai 3.9 bilion ringgit. Yang keempat, pembiayaan mudah Bumiputera PUMB di mana 12 perniagaan telah mendapat bantuan sebanyak 3.1 juta ringgit. Namun demikian, di bawah Geran Khas Prihatin dan pembiayaan mikrokredit tekun juga ramai syarikat-syarikat industri pelancongan yang berskala kecil dan sederhana ini memohon melalui bantuan-bantuan kita. Itu sebabnya Tan Sri Pertua, apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini, kita akan melihat ke hadapan way forward bagaimana industri ini harus dibantu. Saya sekali lagi Tan Sri Pertua mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas penelitian Yang Berhormat Senator kepada penghujahan yang diberikan oleh Kementerian Kewangan. Saya yakin dan pasti bukan sahaja Kementerian Kewangan berada dalam sesi perbahasan dan penggulungan ini, ramai kementerian-kementerian juga yang terlibat. Sudah pasti segala input, cadangan dan pandangan Yang Berhormat semua akan diambil kira bagi kita melaksanakan perancangan pada tahun 2021 dan tahun-tahun yang berikutnya. Tan Sri Pertua, saya mengucapkan terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.